Tadi YB sebut inclusiveness, tapi bagi kebanyakan masyarakat bukan Melayu dan khususnya masyarakat Cina masih melihat PAS sebagai parti yang agak eksklusif Hmm. dan kadang-kala konservatif. Hmm. Dan pada masa yang sama di bawah pimpinan tak kira Perikatan Nasional 1.0 ke Perikatan 2.0, kerajaan ini dilihat sebagai kerajaan Melayu Islam, Malay Muslim government. Jadi apakah pandangan YB terhadap statement ini? Adakah statement ini kurang tepat ke, atau statement ini ada bias ataupun masyarakat Cina tak memahami pendirian PAS, tak memahami kerajaan Perikatan Nasional? Baik, kita kena tengok perjalanan politik yang panjang dalam negara ini dan bagaimana PAS berada di dalamnya. Sebab itu pada saya, persepsi bangsa lain terhadap Hmm, PAS adalah satu persepsi yang pada saya perlu kepada penjelasan hmm, daripada PAS hmm, dan ia perlu ditunjukkan. Dan kita baru sahaja bersama dengan kerajaan pusat. Sebelum ini kami memerintah kerajaan Kelantan lebih daripada 30 tahun. Dan walaupun jumlah penduduk Cina Tionghoa di sana minoriti sedikit hmm, dan juga bangsa Siam, hmm, tapi perlu diingat kalaulah mereka itu bangsa yang sedikit, golongan yang sedikit, sepatutnya mereka akan lebih tertekan, lebih hmm, takut dizalimi. hmm, Tetapi kalau tuan pergi ke Kelantan, dan rata rakan-rakan kita di Kelantan khususnya bangsa Tionghoa, bangsa Siam, semua amat berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan PAS di negeri Kelantan. Jadi barangkali kerana jumlah yang sedikit dan berita itu tidak sampai keluar. Satu. Keduanya, kita juga memimpin kerajaan Terengganu sekarang ini hmm, di bawah yang amat berhormat Dr. Syamsuri. hmm, Yang di mana Datuk Seri Syamsuri ini adalah seorang teknokrat. hmm, Menunjukkan yang PAS adalah sebuah parti yang bukan sekadar datangnya ada ilmuwan-ilmuwan Islam, tetapi ada juga golongan teknokrat. Dr. Syamsuri yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu adalah pakar dalam bidang aerodynamics ataupun kapal terbang dan sebagainya. Dan ini contoh menteri besar yang kita letakkan dan kita posisikan. Barangkali kita boleh tanya bagaimana pula dengan performance menteri-menteri besar negeri lain? Apakah qualificationnya, kualitinya? Dan pada saya ini menunjukkan kita inklusif tetapi memerlukan lebih banyak anjakan maklumat kepada luar. Kemudiannya di Terengganu kita mendapat lebih daripada 1 bilion setiap tahun duit hmm, royalty. Tetapi pernah tak kita dengar masalah salah guna kuasa, rasuah daripada duit tersebut? Tidak berlaku. Saya rasa kawan-kawan kita daripada bangsa Cina yang menolak Barisan Nasional sebelum ini adalah kerana masalah integriti 1MDB. Jadi apa yang PAS buat hakikatnya ialah sedang menceritakan kepada rakyat kita, kawan-kawan daripada bangsa Cina ini, bahawasanya apa yang kamu mahu ada pada PAS. PAS melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegriti, menguruskan negeri dengan baik. Dan terbaru, kita memimpin kerajaan Kedah. Dan bagaimana juga peruntukan diberikan secara adil kepada rakan-rakan yang mengelolakan sekolah jenis kebangsaan, sama ada Tamil ataupun Cina. Jadi walaupun ia dipimpin oleh menteri besarnya PAS, tetapi kita memberikan keadilan kepada semua. Dan boleh kita tengok bagaimana pendekatan yang kita lakukan di Kedah, dan Kedah merupakan negeri yang paling banyak pelaburan masuk daripada dalam dan juga luar negara. Jadi uh, kalau kita mengatakan PAS masih lagi eksklusif, saya rasa ada kawan-kawan kita yang tidak mendapat maklumat tentang apa yang telah dilaksanakan dalam performa PAS yang sedang memimpin negeri. Adapun di peringkat pusat, lihat bagaimana kita duduk di bawah Menteri Kementerian Alam Sekitar, yang di mana isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar ini bukan hanya berkaitan kepada orang Melayu. Orang Cina juga akan terkena kalau ada masalah pollution for hmm, instance, kan. Jadi tindakan Menteri Kasar yang very efektif menyusun gerak kerjanya, dan saya rasa rakyat boleh menilai portfolio selama 100 hari Menteri Kasar sebagai satu contoh yang memberikan kebajikan kepada semua, tak kira Cina, India dan bangsa-bangsa lain. Ini menunjukkan bahawasanya kalau PAS diberikan lebih masa, lebih kuasa, kita akan memberikan yang terbaik kepada rakyat, dan rakan-rakan daripada bangsa lain jangan takut. Sebab
Inilah inclusiveness PAS. Tapi bagi sesetengah pihak dan juga bagi saya secara peribadi, Hmm. saya melihat PAS ini, telah agak berbeza kalau berbanding dengan 2015, iaitu semasa pemilihan 2015 ke 16. Masa itu ada, puak ulama dan juga puak profesional, Hmm. iaitu profesional ini di bawah pimpinan, Mas Sabu dan juga sekarang yang mereka tu parti sepihan iaitu Amanah dan juga kumpulan geng ulama, geng ustaz. Jadi, adakah peristiwa ini ataupun keadaan ini masih berlaku di mana PAS masih ada kumpulan ustaz, kumpulan profesional seperti yang disebutkan oleh YB bahawa Terengganu dipimpin oleh Datuk Seri Samsuri di mana beliau adalah teknokrat, adalah ahli akademik dan bagi Menteri Besar di Kelantan Yang Amat Berhormat Ahmad Yaakob merupakan ustaz dan juga bagi Menteri Besar Kedah Yang Amat Berhormat Sanusi. uh, saya kurang pasti bagaimana dengan situasi dalam PAS. Masihkah PAS dipimpini oleh ulama ataupun ada combination of ulama dan juga profesional? Jawapan yang mudah. Saya adalah ketua penerangan PAS. Hmm. Dan ketua penerangan PAS adalah salah satu daripada senior position in Hmm. PAS. And yet I'm a professional. Technocrat, Engineer. engineer. Hmm. Engineer and technologist. Jadi sebab IR and also Hmm. TS. Jadi saya rasa perception ataupun doktrinasi yang mengatakan PAS ini satu parti yang very eksklusif, dilihat hanya kepada, dikatakan PAS ini dipimpin oleh golongan yang konservatif. Saya rasa itu adalah persepsi yang lama. Hmm. Sebab persepsi baru sekali ini dilihat daripada apa yang saya cakap tadi, ialah berkenaan dengan Menteri Besar pun dah nampak dah. Seorang Menteri Besar, seorang ilmuwan agama, Menteri Besar Kelantan, seorang saintis daripada Terengganu dan seorang aktivis. Dia dulu bersama dengan CAP Pulau Pinang, Yang Amat Berhormat Sanusi. Jadi it's a combination di antara ilmuwan agama yang kita namakan sebagai ulama, kemudian profesional and also aktivis. So, apa yang berlaku pada pasca 2015, saya rasa apa yang berlaku telah berlaku dan mereka telah pun mencari jalannya. Mereka telah memilih jalan untuk keluar dan membuat satu parti baru. Kita hormati pendirian mereka. Dan kita yang berada di dalam parti sekarang, kita membina kembali parti. Dan parti itu tidak lagi ada segmentized. Ya? Kita ambil contoh, presidennya adalah Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Okey. Timbalannya adalah Datuk Seri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, adalah seorang ulama. Kemudian naib presiden, kita ada 3 naib presiden. 2 daripada ulama, 1 daripadanya adalah profesional. Kemudian yang di bawah, termasuklah di dewan-dewan, untuk pengetahuan semua, banyak profesional dan juga aktivis di dalam komposisi kepimpinan PAS. Jadi mengatakan PAS itu masih lagi dipandu semata-mata oleh golongan satu golongan saja tidak tepat. Cuma bezanya PAS ini dia ada central committee dan dia ada the highest body. Dan highest body ini iaitu dinamakan sebagai Majlis Syura Ulama, adalah sebuah badan yang menjaga PAS dari sudut dasar. Dari sudut pendekatan, tactical move dan sebagainya, itu duduk di bawah central committee seperti yang saya cakap tadi, as a combination of ulama, professional and also aktivis. Jadi itulah yang berlaku dalam PAS sekarang. Dan oleh kerana itulah saya ceritakan dalam soalan saya tadi berkenaan dengan best practices yang PAS telah tunjukkan sewaktu memegang portfolio sama ada di Kelantan, Terengganu, Kedah dan juga kementerian-kementerian yang kita ada. Kalaulah kita ni ultra Melayu semata-mata ataupun kita very eksklusif, saya rasa akan berlakulah penyalahgunaan kuasa, hanya diberikan kepada satu pihak saja. Sedangkan kementerian yang kita pegang, contohnya Kementerian KETSA, KETSA tenaga hutan dan sebagainya, semua ini adalah sumber ini adalah dinikmati oleh rakyat Malaysia dan dia diberikan secara adil. Contohnya apabila kita memberikan beberapa pelepasan dari sudut tarif elektrik sewaktu PKP hari itu, kan, itu semua diberikan kepada rakyat. Jadi ini adalah cabaran kepada PAS sebab persepsi itu masih lagi dilihat. Gelombang 2015 itu masih lagi dilihat tidak mengubah PAS, sedangkan sebenarnya PAS telah pun berubah
dan telah dibuktikan dengan performance kami sewaktu memimpin kerajaan-kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat.